Sedara 2 tahun kita dihimpit pandemik COVID-19, ada yang mampu, berdaya, berupaya untuk kekal di atas muka bumi, ada yang lemah dan juga ada yang mungkin longlai dan juga agak takut dan juga agak risau untuk meneruskan kehidupan. Banyak sebenarnya cabaran yang kita hadapi sepanjang tempoh COVID-19. Persoalannya, adakah kita berani menghadapi cabaran? Kita bersama dengan Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau kita tengok, Prof, 2 tahun, Prof, kita dilanda pandemik COVID-19. Betul. Tapi saya nak tanyalah, UM apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, warga UM terus bersemangat untuk meneruskan perjuangan. Alhamdulillah. Semangat tu yang kita nak sebenarnya, sebab Prof. Haim Abdullah pernah tular di TikTok, viral di TikTok berkenaan dengan kata-kata semangat yang dilontarkan di TikTok, menjadikan pelajar-pelajar dan juga netizen yang menonton video itu semua terus semangat untuk teruskan kehidupan. Berbalik kepada topik berani menghadapi cabaran. Di awal pandemik COVID-19, apa antara kaedah UUM untuk terus kekal relevan pada dunia waktu itu? Pada ketika itu seluruh negara dalam suasana yang cukup mencemaskan dan kita sebagai sebuah institusi pengajian tinggi pastinya menyusun atur segala strategi berlandaskan kepada apa yang telah diarahkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Dan di peringkat universiti sendiri kita telah menubuhkan jawatankuasa bencana yang melihat kepada perkara ini secara khususnya dan kita terus menyampaikan mesej-mesej kepada warga kampus agar kekal bertenang dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi membolehkan aspek-aspek penularan ini dapat dibendung sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah, boleh saya katakan pelajar-pelajar kita pada dasarnya memang kita rasa tertekan pada ketika itu kerana kita cukup bimbang dengan penularan yang cukup pantas, tapi Alhamdulillah keadaan terkawal dan kita telah menjadi sebahagian daripada cerita kejayaan untuk sama-sama mengatasi kesukaran yang begitu besar yang melanda dunia. Dan we are part of that success story. Dalam cerita pengajian tinggi, tekanan dan kejayaan itu satu perkara yang berkait rapat, Prof. Betul. Tapi kalau ikutkan dalam segi kesihatan agak terganggu, sektor kesihatan agak terganggu, apatah lagi sektor pengajian tinggi yang kita kata antara penyumbang kepada pekerja-pekerja ataupun petugas barisan harapan di Malaysia. Dan apa antara langkah untuk berikan mereka ini terus kekal untuk menerima keadaan yang sedia ada waktu itu? Penerimaan warga universiti, penerimaan warga dari kalangan staf, pelajar, bagaimana? Kita pada masa itu pada dasarnya apabila COVID-19 menular dengan pantas, kita seluruh warga kampus telah mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan diri kita secara khususnya sebagai individu dan kelompok warga kampus itu sendiri. Dan dengan kata lain, kita telah bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Malahan kita telah menjadi PVV yang mana kita telah menjadi pusat pemberian vaksin untuk daerah Kubang Pasu. Ribuan warga Kubang Pasu telah datang dan kita berikan perkhidmatan ini percuma. Malahan kita telah menyediakan barisan sukarelawan di kalangan pelajar-pelajar kita, staf kita, yang saya cukup kagum apabila melihat kita sebenarnya mempunyai hati-hati yang mulia, hati-hati yang cukup suci untuk membantu masyarakat di luar sana, termasuklah warga kampus. Jadi inilah satu nilai yang telah kami tanamkan sejak puluhan tahun penubuhan Universiti Utara Malaysia ini. Kita telah berusia 38 tahun dan kita sentiasa menjulang tinggi akan moto kita, ilmu, budi dan bakti. So Alhamdulillah UM telah melakukan yang terbaik dalam usaha untuk membantu negara dalam menangani COVID-19. Prof, saya percaya semangat dan juga rangka kerja Prof di UM mampu membuahkan hasil yang lumayan di UM sendiri. InsyaAllah. Amin. Kalau kita ikutkan Prof, daripada 2 tahun sebelum pandemik, kalau kita ikutkan sebelum pandemik, kita sama-sama dengan dunia teknologi. Kita agak malu-malu kucing, kita kata. Tapi beralih 2 tahun, kita boleh katakan kita di dunia metaverse. Kita semuanya digital. Bagaimana UM terus kekal konsisten untuk memberikan kualiti yang terbaik kepada pelajar?
Alhamdulillah, kita apabila COVID-19 melanda, it's a wake-up call kepada semua pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita. Maka kita telah menggerakkan segala jentera kita untuk membantu pelajar-pelajar kita untuk dapat terus belajar. Dan apa yang saya boleh katakan ialah kita telah berubah 360 darjah dalam konteks di mana kampus ditutup dan pembelajaran berlaku secara online sepenuhnya. Jadi kita telah membeli segala keperluan dan peralatan yang diperlukan bagi membolehkan pembelajaran secara online ini dilakukan. Namun demikian, kita terus melangkah ke hadapan, bukan hanya ketika COVID-19, kita melihat sebenarnya ini adalah satu walaupun dia dilihat sebagai satu bencana ataupun ini, tetapi dalamnya ada hikmah yang tersendiri yang Allah ingin sampaikan. Di mana kita boleh melihat inilah satu platform yang boleh kita sebagai sebuah universiti untuk menyebarkan ilmu itu kepada lebih luas lagi masyarakat di luar sana. Dengan adanya teknologi yang kita adaptasi hari ini, di mana kelas-kelas kita, kuliah-kuliah kita terus diperkasakan dan kita telah bergerak ke arah mempertingkatkan accessibility secara online untuk dewan-dewan kuliah kita. Jadi pembelajaran secara hybrid ini sedang kita gerakkan secara menyeluruh dan insya-Allah kita akan dapat melihat peranan Universiti Utara Malaysia ini akan lebih besar dalam mendidik anak bangsa kita dan negara insya-Allah. 2 tahun Prof, saya nak tanyalah, nak korek sikit rasa. Dalam 2 tahun tu apa tempoh, di manakah tempoh yang paling tegang dalam organisasi UUM sendiri? Maksudnya dari segi mungkin waktu itu memang katanya dah hampir buntu idea. Kita pada dasarnya, kita adalah sebuah universiti yang 70% pelajar datang daripada keluarga miskin. Dan saya ingin katakan bahawa kita bangga memiliki anak-anak ini, walaupun mungkin orang melihat dari sudut lain, tapi saya melihat inilah anak bangsa yang cerdik tetapi datang dari keluarga yang susah. Jadi kita mengambil segala inisiatif, kita mengumpul sedaya mungkin tenaga kita dan alhamdulillah banyak sektor-sektor yang datang mengeluarkan bantuan. Yang paling getir adalah untuk membantu anak-anak kita ini mempunyai komputer mereka sendiri. Dan kita telah berjaya membantu memberi banyak komputer-komputer ini kepada golongan yang memerlukan ini. Dan alhamdulillah sesi pembelajarannya dapat dijalankan seperti yang kita harapkan. Dengan kata lain, apa yang ingin saya katakan di sini ialah apa juga cabaran yang kita hadapi di Universiti Utara Malaysia ini, kita melihatnya daripada sudut bahawa kita sebagai institusi tidak boleh mengalah dengan apa juga kekangan yang ada. Sebagai sebuah universiti, kita ditempatkan golongan-golongan yang Allah telah pilih. Hati-hatinya saya doakan semoga kita sentiasa mulia hati kita, iaitu untuk mengupayakan anak bangsa. Jadi dalam kes ini saya berterima kasih kepada banyak syarikat-syarikat di luar sana, agensi-agensi yang telah mengulurkan bantuan, di samping juga Kementerian Pengajian Tinggi sendiri telah menyalurkan bantuan dan juga dengan kata lain kita dapat mengumpulkan dana yang boleh kita agihkan kembali untuk membantu anak-anak kita ini, khususnya daripada golongan B40. Malahan tuan, apa yang kita lakukan ialah ketika mana kampus kita semi lockdown, ketika itu anak-anak kita yang belajar di luar-luar bandar, contohnya di kampung-kampung menghadapi kesukaran untuk akses internet, kita panggil mereka pulang ke kampus. Kita telah menyediakan segala prasarana yang diperlukan, segala bentuk aspek penjagaan kesihatan semua kita tingkatkan. Kita tidak mahu anak-anak kita tercicir sama sekali. Jadi walaupun kita rasakan di ketika itu kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi UM telah mengambil langkah bahawa siapa juga anak-anak kita yang dalam kesukaran harus dibawa ke kampus dan kita jaga dan kita berikan perhatian sepenuhnya untuk mereka dapat terus belajar. Dan kita bangga, kita bangga dapat membantu mereka. Mudah-mudahan mereka akan berjaya, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Saya sebenarnya bangga juga berada di sebelah Prof kerana masih ada lagi insan yang masih lagi memikirkan kesusahan anak-anak muridnya, pelajarnya, dan walaupun tidak ada kaitan pun dengan talian darah kita, Prof. Tapi ada juga suara-suara halus yang mengatakan pelajar kini sebenarnya manja, disuap. Betul ataupun Prof ada pandangan sendiri? Saya melihat anak-anak kita bukan dalam konteks mereka manja, tetapi mereka adalah anak-anak yang memerlukan tunjuk ajar daripada kita semua, para pensyarah, profesor, malahan pentadbir. Saya selalu menyatakan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat saya, lihatlah mereka ini sebagai
pemimpin masa depan kita. Walaupun bukan ben dan bentinya kita, tetapi mereka anak kita. Betul. Mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita, dan apa juga yang kita lakarkan atau corakkan kepada mereka, apa juga yang kita berikan, dan itulah akan menjadi punca kepada kekuatan mereka. Jadi saya tidak melihat mereka sebagai manja, saya melihat mereka ini sebagai anak muda yang memerlukan bimbingan, yang memerlukan suntikan semangat, yang membolehkan mereka bangkit. Saya percaya kalau kita dapat lakukan ini semua, mereka pasti boleh mencapai dia true potential ataupun potensi diri mereka. Kita selalu dengar orang kata a pat on the shoulder can change people. Jadi kadang-kala dengan satu tepukan kata-kata boleh mengubah seseorang. Jadi saya selalu mengambil pendekatan serupa dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat Universiti Utara Malaysia. Bangkitkan jiwa-jiwa anak-anak kita. Mereka datang dengan harapan, dan saya selalu menyatakan kepada sahabat-sahabat semua, rakan-rakan pensyarah, janganlah kita memberi harapan palsu. 4 tahun mereka datang untuk berguru. Pastikan mereka menjadi kebanggaan kita. Allah. Dan we hope one day apabila mereka telah meninggalkan universiti, mereka akan bicara kepada siapa juga di sini mereka. Mereka kata mereka berterima kasih kepada Universiti Utara Malaysia kerana universiti inilah yang telah mengubah destiny mereka menjadi orang berjaya, kebanggaan agama, bangsa dan negara. Ya, baik. Astaghfirullahalazim. Saya terkedu mendengar. Saya rasa mungkin selepas ini UM akan terus cemerlang, gemilang, unggul di mata Malaysia, bahkan antarabangsa. Apa antara rangka kerja yang dirangka Prof sendiri untuk melahirkan graduan-graduan yang holistik dalam tempoh yang agak mencabar ini, Prof? Pertama sekali kami akan memastikan bahawa kita akan membentuk nilai jati diri. Kita mahu anak-anak muda kita bukan hanya cerdik ataupun terpelajar, tetapi terdidik dan berbudi bahasa. Ini kita, inilah yang kita miliki ratusan tahun, ribuan tahun bangsa kita. Bila saya sebut bangsa kita bukan hanya Melayu, tapi Chinese, Indian, regardless their race or religion. Kita ada nilai ketimuran kita yang menjadi kebanggaan kita. Pertama, kita mendidik mereka untuk menjadi anak-anak muda yang hatinya luhur dan keikhlasannya terserlah. Kemudian kita ingin melahirkan mereka ini mempunyai wawasan yang jelas, dan mereka merasakan bertanggungjawab untuk memastikan kelangsungan negara ini, bukan kelangsungan dirinya sahaja, tetapi apa juga bentuk yang dilakukan penuh dengan integriti, yang mana ianya akan menjadi perkara yang disebut-sebut orang. Dan inilah harapan kita, akhirnya akan melihat universiti ini akan menjadi sebuah universiti pengurusan terkemuka, yang mana pada kita boleh lihat sejarah penubuhannya adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan pengurus-pengurus. Dan hari ini kita telah melahirkan 153,000 alumni atau graduan kita, dan telah mereka berkhidmat di berbagai agensi dan industri di seluruh negara, malahan di peringkat dunia. Kita bangga apabila saya bertemu mereka, mereka hari ini memegang jawatan yang tinggi. Dan saya mengharapkan mereka dalam hatinya akan sering terpanggil-panggil, di mana kenangan ketika di kampus, mereka tahu diasuh oleh guru-guru yang tidak pernah lelah untuk mendidik mereka, dan mereka akan kembalikan segala yang mereka miliki kepada masyarakat, regardless their race and religion. Itulah harapan kita, dan kita berusaha sama juga untuk sebagai universiti lain untuk cemerlang dalam akademik, cemerlang dalam pendidikan dan sebagainya. Dan kita juga, Tuan, kita berusaha untuk memastikan kita menjadi universiti rakyat. Ini harapan kita. Kita tidak mahu menjadi sebuah universiti yang eksklusif, jauh daripada masyarakat. Kita mahu melihat setiap warga Universiti Utara Malaysia akan disebut-sebut oleh masyarakat. Inilah graduan yang dinanti-nantikan oleh negara. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin dalam tempoh ini, Prof boleh kongsikan sedikit pencapaian UUM. Alhamdulillah, baru ini dalam Time Higher Education Asia Ranking, kita telah melonjak lagi. Pada tahun 2020, kedudukan kita di Asia dalam kedudukan 251 ke 300. Tahun 2021, kedudukan kita dalam sekitar 150. Dan pada tahun ini, kita telah meningkat lagi ke 148. Jadi dengan kata lain, kita terus mengorak langkah, malahan di peringkat dunia juga kita telah berada di kelompok antara 500 terbaik dunia dalam ranking QS World University Ranking. Kita tidak mengejar ranking. Saya ingin menekankan di sini. Yang kita usahakan adalah untuk mengejar kecemerlangan.
kita berusaha untuk cemerlang. Kita tidak pernah lelah, tidak pernah penat untuk berusaha. Dan kita zahirkan kecemerlangan kita dengan kualiti graduan yang kita lahirkan, penyelidikan yang kita sempurnakan, pengajaran yang menjadi kebanggaan, dan hasil kecemerlangan ini, Tuan, kita akan dapat lihat ianya pasti diserlahkan juga dalam pencapaian kita. Sebagai sebuah universiti yang berusia 38 tahun, yang hanya fokus kepada business and management, saya rasa bangga kerana kita dapat bersaing secara kompetitif dengan institusi lain yang dipanggil full-fledged university. Kita tak ada engineering school, kita tak ada medical school, kita business management and IT, dan alhamdulillah kita kekal kompetitif dan kita akan terus melangkah dengan yakin. Saya percaya, Prof. Ia akan terhasil satu hari nanti. Amin. Apa kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM, kerana sudi bersama dengan kita, Prof. Minta maaf, kita akan bersama dengan, mungkin saya pun terpanggil juga untuk ke UUM satu hari nanti. Saya ingin mengundang Tuan untuk datang ke Universiti Utara Malaysia. Universiti kita seperti sebuah resort sebenarnya. InsyaAllah. Penerbit kita boleh take note. Terima kasih kepada Prof sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Nak cakap selamat Hari Raya dah habis. Selamat bertugas dan selamat membina bangsa yang utuh pada masa akan datang. Terima kasih, Prof. Kepada penonton Lensa IPT, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bercakap dengan salah seorang figura yang sangat hebat juga. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.